Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Hai, Assalamualaikum Sawadi. Cha. What's up, whole gang? Diam boleh tak? Aku Okay. Kisah Ika Lee, take 3 and action. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah dekat channel aku. And kepada hampa yang dah lama dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa sudi support aku. Alright, tadi hampa dah dengar cerita Kek Nan. Lepas tu hampa dengar pula cerita si Amirul Syakir. Mereka dah bahan aku macam-macam. Sabar asal ni aku cerita apa yang jadi kat aku sebenarnya. Okay. So, ni cerita apa yang jadi dekat aku. Sampaikan aku rasa sepanjang aku dengan Syakir and Kek Nan, aku rasa itulah first time aku diganggu. And itulah first time mereka tengok aku kena ganggu. Kan? Okay. So, apa yang jadi masa tu sebenarnya, aku ni kan aku beritahu kampung aku dia sakit. Sampaikan aku tak tahu sakit aku ni sakit daripada punca apa. Kan? So, masa tu aku beritahu Nan, aku kata, Nan aku sakit ni bla 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 bla. So Nan kata, okey, kau tunggu aku pergi ambil. Nan ni dia pergi rumah aku, dia pergi ambil aku sebab dia kesian aku, sebab aku kan duduk sorang-sorang kan. Dia pergi ambil aku, dia kata at least kalau ada dengan dia boleh tengok masa aku sakit apa semua. So ambil buat pergi studio. Masa tu pun aku macam okey lah pergi studio, at least boleh lah aku buat konten ke apa kan, sebab mereka pun ada dengan aku. Tapi nak dijadikan cerita, bila aku sampai studio, dia macam ada vibe yang tak berapa nak seronok, tak berapa nak sedap. So aku dah rasa lain. And masa tu aku punya sakit ni pula dia macam menekan-nekan aku. Memang terlampau sakit yang aku nak berjalan pun susah. Aku nak baring ke, aku nak buat apa, semua susah. And masa tu sebenarnya si Nan dengan Syakir ni dia ada konflik. Macam biasalah kalau hampa duduk dengan mereka, hampa pening-pening. Nak kata anjing dengan kucing, aku rasa anjing dengan kucing pun kadang-kadang elok je. Mereka lagi teruk dah anjing dengan kucing. Mungkin bewok dengan kura-kura ke, aku pun tak tahu. Lepas tu mereka ni dia macam masa muka dia, salah aku salah, siapa salah, lalah aku yang salah kan. Lepas tu aku dah macam aduh tak best lah macam ni kan. So Syakir dia keluar pada studio, dia pergi duduklah kereta aku rasa. Dia duduklah kereta sebab aku selalu pesan kat mereka, kalau hampa rasa panas jangan duduk sekali, pisah sat kan, supaya kita ni tak ada lah bawa sangat negatif vibe tu. Sebab aku tak selesa tengok kawan-kawan gaduh. Lepas tu Syakir keluar rumah. Aku pergi kat Nan, aku cakap, Nan aku tak selesa sebenarnya duduk dalam studio ni sebab vibe dia tak berapa nak cantik. And aku pula tengah sakit. So aku rasa macam terganggu. Tapi dalam masa yang sama, aku dah tak larat nak pergi kerja esok tu. So aku macam fikir, aku kata, boleh tak kalau bawa aku pergi klinik? Aku cakap dekat Nan, aku pattern aku, walaupun aku kawan dengan Syakir dengan Nan, tapi kalau Syakir ni dalam keadaan marah Nan, aku tak berani dengan Syakir. Aku tak nak ambil risiko. Aku pattern aku macam tu. Lepas tu aku cakap kat Nan, kalau nak minta Syakir bawa aku pergi klinik boleh ke tak? Oh tak apa aku cakap dengan dia okey je dengan kau, dia marah aku je. Macam tu. Lepas tu aku macam tak nak orang tu tengah marah takkan tiba nak pergi kan. Lepas tu aku pula search kan. Search klinik 24 jam. Jauh tu dekat Damansara.
Aku macam, weh masalah jauh Syakir nak ke bawah kan. Aku macam tu. Tak, dia okey. Nan, dia okey. Aku macam, okey ke kan. Lepas tu, Syakir kata, okey tak apa, siap lah turun je bawah aku dalam kereta. So kita pun siap turun bawah, pergilah klinik. So dah settle semua benda kat klinik. Lupa aku nak beritahu. Tak, klinik tu cah aku 200 je. Aku dah lah sakit. Aku tengok bil aku 200 lagi. Aku sakit tu, sakit hati, sakit dompet semua ada. Okay. Dah settle lepas tu. So masuk on the way balik tu, Nan ada tanya aku, Ika kau nak balik ke? Lepas tu aku cakap, aku pun tak tahu. Lepas tu Nan ada cakap kat aku, kalau kau balik, kau dah tengah sakit, kau nak naik tangga. Rumah aku kan tingkat 4, tak ada lift. Kau nak kena naik tangga. Lepas tu jadi apa-apa enggak, kau tak ada siapa pun nak tengok. Nan cakap macam tu. Lepas tu aku cakap, aku memang nak stay dengan korang, tapi aku tak nak balik studio sebab vibe dia tak seronok. Lepas tu aku cakap, boleh tak kalau kita pergi stay dekat luar, macam homestay ke hotel ke apa-apa kan. So dia macam, okey. Tapi kita kena balik studio, pack some barang untuk kita pergi ke tempat tu. Sebab kita orang, walaupun kita orang pack barang nak keluar ke apa-apa, dalam masa keluar tu pun still fikir konten. So kita orang ni akan standby barang-barang dalam kereta. So kalau kata, kita boleh on konten tempat ni, on. Macam tu. Dalam hotel ke dalam mana-mana pun boleh on. Sebab tu kita orang kena balik studio untuk ambil barang-barang kita orang. Syakir pula kena pergi mana-mana tak habis dia akut PC dia. Dia ni macam bawa laptop kot. Tak habis tu. Datang rumah aku nak bawa PC. Bapak tinggi nak angkut kan. Tu aku cakap dia ni bawa PC ke bawa laptop jalan-jalan. Untuk tak PC dia tu lagi banyak berjalan daripada aku. Sampailah dekat parking visitor. Dah sampai kat tu aku macam malas nak aku nak buat apa naik kan. Sebab aku kan sakit, aku dah malas nak berjalan tau. So aku cakap kat dia orang, aku orang pergi kan naik atas ambil barang, aku tunggu dalam kereta. Lepas tu masa tu pula dah parking Syakir keluar kereta. Cantik lah bulan. Ya aku ni mana pula bulan. Dia cakap tu lampu Syakir, kau ni pahal kan. Bulan dengan lampu tak boleh beza. Lepas tu dia cakap, bulan lah Ika, cuba kau tengok tu. Sebab aku duduk belakang, so aku tak apa nak nampak. Lepas tu aku ni jenuh lah, terjenguk. And then masa tu aku dah terperasan satu sosok dekat rimbunan pokok-pokok depan tu. Dia macam hutan lah, dia macam nak kata semak, pokok tinggi hutan lah kan. So aku dah terperasan satu benda. Okay, bila aku dah terperasan satu benda tu, aku dah terdiam. Aku nak cerita kat ada orang, mulut aku tak terbuka. And aku tak suka jenis bila aku dah tahu benda tu, aku takkan terus cerita. Aku akan macam sama ada WhatsApp ataupun keluar dulu daripada tempat tu. Masa tu aku macam berdoa gila, dia orang ni harap-harap lah naik kejap je. Dalam tempoh yang mereka tinggal aku tu, aku ni baik tu, buka ceramah agama. Duk usah lah. Masa tu aku tengok ada guard, bawah tu ada guard, lobby ada guard. So aku duk tengok guard tu macam, sedap lah hati kan, guard ada kan. Entah macam mana satu masa tu aku duk tengok handphone, aku pusing-pusing, aku tengok guard tu semua tak ada. Aku rasa guard time tu dia pergi buat clocking. So aku pun macam tak apalah. Lepas tu aku rasa macam, kenapa aku rasa macam cermin depan kereta ni, aku rasa macam ada something. So aku tengoklah depan, tapi aku rasa tak sedap. Lepas tu aku rasa macam ada benda lalu sebelah aku, tapi aku tak tengok. Aku diam, aku main handphone, aku buka kuat ni ceramah agama. Lepas tu aku rasa tak sedap hati. Aku tengok depan, tiba-tiba ada satu sosok yang berupa monyet ke beruk ke, warna hitam dengan mata yang terbeliak warna putih, terekam depan cermin kereta si Syakir ni. Aku terkejut kan dia tu. Time tu pun ada macam bunyi macam benda hentam kereta macam bom macam tu. Aku macam, aku nak buat apa ni? Aku nak lari ke? Aku nak buat apa ke? Aku tak tahu nak buat apa time tu. Aku badan je besar tu, hati kecil. Aku takut juga time tu sebab kita tengah tak sihat. Aku nak lari pun aku dalam keadaan sakit. So time tu macam, aku nak buat apa ni? Aku duduk sengak lah kereta, duduk sengak. Lepas tu aku tunduk bawah, aku zikir-zikir pun semua. Aku tengok dia dah tak ada, tapi rasa seram dia tu still ada. Time tu aku dah start rasa panas apa semua. Sedangkan waktu Syakir nak tinggal, aku dah tanya, kau nak on engine ke tak? Aku cakap tak payah sebab aku sejuk. Tapi lepas dia jadi benda tu, pelus aku meleleh-leleh. Aku buka kereta, aku buka pintu kereta ni. Dah lama tu dia orang turun. Lepas tu Syakir tanya aku ingat Syakir tanya aku, asal kau buka pintu kereta?
Lepas tu kan kau tanya aku kan, asal kau buka pintu kereta? Lepas tu aku cuma cakap, aku panas. Itu je, aku cakap aku panas. So okey lah, kita orang pun gerak apa semua. Ingat tak masa on the way kita nak pergi cari tempat nak tidur, aku cakap ada benda ikut kita. Aku cakap, kan aku dah tanya, kau tak rasa ke kereta ni berat? Masa tu sebenarnya aku tahu ada benda mengikut. Tapi aku diam, aku buat bodoh, aku cuma cakap, kau tak rasa kereta ni berat? Sebab aku perasan Syakir dia tekan minyak, dia dah berbunyi mengerang tau. Tapi kereta dia pergi tak laju. So aku macam okay, tak apalah. Lepas tu aku cakap sebenarnya ada benda ikut kita, macam tu je. Yang Nan pula, dia ikut lagi ke? Tak ada dah. Aku cakap macam tak ada dah. Tapi benda tu sebenarnya still mengikut. So tak apalah. So dah cari tempat tidur apa semua. So kita orang pun dah tidur. Betul lah tu. Kita orang tidur bertiga satu katil. Betul? Betul lah tu. Betul. Lepas tu esoknya tu Nan cakap dia nak pergi rumah kawan dia, Neng. So aku pun macam okey je lah kan. Kita tumpah orang ikut je lah. Pergi pula makan sedap, babe. Makan aiskrim langit nyok. Betul nyok tu benda apa? Tak tahu, pergi Google sendiri. Lepas tu dah settle dah settle makan apa semua tu. Nan kata nak balik rumah Umi. Aku pun macam okey lah, pergi je lah kan. So dah pergi rumah Umi ni, first thing, sebab aku tu first time tau aku pergi jumpa Umi, tak silap aku. So first time aku pergi rumah Umi, masuk je kaki aku dalam rumah Umi, aku dah panas gila. Aku tak tahu kenapa. So aku dah panas ni kan, aku macam time tu aku agak pening. Lepas tu kan tak apalah, panggil duduk apa semua, aku minta air bagai. Lepas tu duduklah, dengarlah Umi ni cerita pun lebih kurang rancak macam aku lah. Benar-benar rancak kot dia sembang macam aku. Duk sembang rancak dengan dia punya inner apa benda ni. Aku time tu yang aku perasan aku tak boleh nak bercakap. And aku sebenarnya aku time tu aku tengah genggam tangan aku sebab aku rasa aku nak marah orang. Tak ada punca, tak ada sebab. Tapi aku nak marah orang. Aku rasa macam nak lari keluar pada rumah apa semua. Aku rasa macam tu. So aku ni macam dah duduk macam tu. Lepas tu yang Nan pula cakap, ni adik dia Huda apa semua. And masa tu Nani ada meeting. Umi duk pesan, dia mau Nani meeting, dia kata macam tu. So aku ni dalam dilema. Aku nak menjerit, aku nak menangis, Nani tengah meeting. Aku nak buat apa? Macam tu, macam help me, macam tu. Aku tak tahu nak buat apa. So aku tahan. Nan perasan, kau okey? Aku macam tu. Lepas tu Nan pun, aku rasa Nan ingat aku okey kot. So dia diam lagi. Lepas tu lama-lama dia macam, kau macam tak okey kan? Nan cakap macam tu. Lepas tu dia panggil Umi. Yang Umi tak habis lagi sembang pasal dia punya inner. Ya Allah. Lepas tu aku macam, tolonglah someone help me, macam tu kan. Lepas tu bila Umi ni tak layan, Nan ni panggil pula Syakir. So Syakir pula tanya, kau okey? Time tu aku dah tak tahan. Sebab aku rasa jantung aku ni macam ada orang pegang. Macam ni jantung, macam orang picit macam tu. So aku dah tak boleh bernafas. Aku rasa sakit. Aku rasa sakit. Aku tak boleh nafas. Kalau bernafas tu dia macam macam tu. Aku dah jadi macam tu. Aku ni dah tak boleh nak bernafas sangat ni. Tiba-tiba yang makcik Nan ni Dia mai. Dia tepuk belakang aku dah nak nangis. Lepas tu yang Umi pula, Nani meeting, buat dia masuk bilik. Kan? Ingat tak? Dah habis lah. Belum. Nani tak habis lagi. Tak, sebab bawa dia masuk bilik tak belum lagi. Itulah sekilas tu. Sekilas bawa masuk bilik. Bukan. Time tu buat masuk bilik sementara. Kan Umi kata, buat masuk bilik dulu sebab Nani tengah meeting. Sementara Nani tu nak habis meeting. Lepas tu baru ke depan tu. Itu kan Bukan. Yang tu. Lepas tu
Depa bawa aku masuk bilik. Makcik Nan ni masuk. Dia pakai minyak. Kasturi. Ya, dia pakai minyak kasturi hitam. Masa tu aku tengah tahan lagi nak nangis pun semua ni. Aku bau je minyak tu. Aku terus menjerit cakap, busuk je kat macam tu. Aku kat dalam bilik tu, ya Allah, aku lupa siut. Aku dalam bilik tu. Tempat tu. Sekali dengan Ha. adik kau. Adik kau. Huda sekali dengan Huda. Orang saat cakap Ira ni jaga dia kejap. So aku di situ je lah. Yes, Balik. Abri your dream. Allah Ha. lupa siut patutnya. Lepas tu aku cakap busuk. Lepas tu makcik dia macam, oh busuk. Okey. Dia kata, okey biar dulu. Yang Umi pula, kejap Nani tengah meeting. Lah orang kena rasuk boleh suruh kejap pula. Oh. Dia boleh delay. Aku pun macam, sebab aku dah tak boleh kontrol. So, tapi aku terpaksa juga sebab aku kesiankan orang lain. Tapi sakit kan, memang sakit dalam aku. Lepas tu dah habis pun semua, Nani dah habis meeting. Dia tarik keluar time tu. Aku rasa makcik kau dia datang sapu minyak tu kat hidung aku. Masa tu aku meraung. Dia orang heret aku keluar. Yang Nani ni baru habis meeting. Kenapa pula tu? Kau tu bingung-bingung. Kenapa pula tu? Aku tengah elok tadi sembang, tiba-tiba jadi macam tu. Lepas tu bawa pergi depan tu, jadilah scene-scene yang aku menjerit, aku meracau, tak kekentu halau kan. Lepas tu dia cakap datang mana apa semua. Lepas tu makcik dia lah cakap ni mai mana apa semua. Aku tak sedar apa yang aku cakap. Aku tak ingat tapi aku ada cakap something. Yang aku sedar aku cakap sakit. Dah meleleh hingus apa semua. Lepas tu makcik dia suruh aku baring. So aku dah baring sampai makcik dia buka sliding door untuk halau benda tu keluar. And masa aku baring tu pula yang tak bestnya, dekat luar ni atas bumbung building sebelah, aku nampak ada figure hitam tengah duduk dekat ujung tu. Is it kapak? Kapak lah, right? Ya, kapak. So dia tengah berdiri dekat hujung tu sambil tengok. So aku tengok je benda tu. Aku ni hanya tengok benda tu sambil aku menangis. Tapi sebabkan aku tak boleh kontrol apa yang aku punya reaction badan time tu, dalam hati aku pula aku macam, benda apa pula dekat luar tu? Maknanya macam yang aku ni nak keluar, yang dalam tu nak masuk. Dia jadi macam tu. Tapi memang aku rasa lemah gila time tu. So makcik dia dah rawat apa semua ni dah habis. Tak silap aku terbaring dalam setengah jam ke sejam, tak berkata, tak buat apa, hanya terbaring macam orang pengsan tapi mata terbuka. Dia jadi macam tu. Aku tak boleh nak buat apa, aku tak boleh nak bergerak, aku tak boleh nak buat apa, tak boleh langsung. Sampailah dah habis lama, makcik Nan ni dia ada sapu minyak kasturi tu dekat badan dia, dekat tangan dia ke apa aku tak tahu. Lepas tu lagi sekali aku mau aku cakap busuk. Lepas tu makcik dia kata, dah okey dah. So aku pun try lah kontrol diri aku, istighfar. So aku bangun, aku duduk. Masa tu aku rasa macam badan aku ni macam baru lepas kerja 24 jam. Memang letih gila time tu. Lepas tu bila aku sembang dengan makcik dia, aku tanya, boleh tak nak tahu benda apa yang kacau aku? Makcik dia cakap macam ni je. Oh, yang kacau ni berbulu. Dia cakap macam tu. Sebab aku tak cerita tahu apa benda yang jadi. So makcik dia kata yang kacau ni benda berbulu. Sebab masa acik sentuh badan Nika tadi, rasa berbulu. Dia cakap macam tu. Barulah aku buka cerita. Aku cakap, oh sebenarnya masa dekat parking kereta dekat studio, jadi macam ni. Lepas tu dia kata, oh patutlah, betul lah tu. Sebab masa pegang badan tadi memang rasa berbulu, dia cakap macam tu. So daripada situlah aku dapat tahu yang macam, oh rupa-rupanya benda ni bukanlah datang mengacau. Rupanya dia mengikut. Cuma dalam tempoh dia mengikut tu aku tak berapa sedar.
Aku cuma rasa diri aku nak marah je, tapi sebab aku pun memang panas baran. So aku tak adalah macam aspek benda tu yang punca. Tapi bila dah jadi macam ni, barulah aku tahu yang tak ada bisik-bisik. Lepas tu burung. Aku tak nak dengar cerita kau. Lepas tu aku pun macam bolehlah connectkan benda tu. So benda ni ikut aku apa-apa, tapi aku tak tahu apa punca dia ikut aku. Mungkin ialah sebab benda tu benda liar kan, so tak boleh nak cakap apa. So begitulah pengakhirannya cerita konten berantai tentang Seketul Ikali. Okay, so macam mana? Apa suka tak konsep baru kita orang ni? Rasa gempak tak? Seronok tak? Best tak? Kalau hampa rasa best and hampa rasa nak lagi cerita-cerita macam ni, and the way yang kita orang buat ni, hampa boleh komen dekat bawah. Terima kasih sangat kerana hampa support channel Kek Nan, channel Syakir and channel aku. Okay, so sampai sini je aku punya cerita. Aku harap apa yang aku cerita ni bukanlah tujuan untuk hampa takut dengan benda-benda tu, tapi apa yang aku cerita ni adalah sebagai pengajaran dan hanya share pengalaman. Anggap je apa yang kita orang buat ni sebagai satu hiburan. Jangan terlampau ambil serius. Ingat, benda-benda tu memang menakutkan, tapi kuasa yang paling besar dekat atas sana. Alright, so terima kasih sekali lagi. Aku doakan hampa semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Allah. Alright, bye.